Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 hari bulan 10 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi, surah yang ke-53, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca ini dia ayat pendek-pendek je, iaitulah ayat 1 sehingga ayat 11. Ayat 1 sehingga ayat 11, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Najmi. Najmi itu dengan bintang, akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucap, apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah, bukan rekaan-rekaan Nabi ataupun teori-teori yang dikemukakan, tidak. Kemudian Allah perkenalkan sifat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia syadidul quwa, mempunyai kekuatan yang luar biasa Allah anugerahkan kepada dia. Bersama dia kita akan tengok nanti Jibril alaihissalam dalam rupa dia yang asal, rupa asli dia berapa 600 ayat. Maka itu di antara ayat yang kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, edisi asli yang diterbit oleh JAKIM ataupun Jabatan Perdana Menteri dulunya, muka surat 1169. Baik, kita mula dengan bacaan ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Beri setakat itu dulu. Cerita dia tak habis lagi tu. Cerita dia akan bersambung dalam siri akan datang. Tengok kepada tafsir ayat. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa, demi bintang semasa ia menjunam. Ai uqsima bin najmi idza saqata. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang apabila dia gugur. Apakah makna An-Najmi menurut ulama tafsir? Satu,
Qala Ibnul Jauzi dalam tafsir dia kata apa? Wan najmi hadza qasamun. Ini adalah merupakan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Ada 5 makna najmi. Al-muradu bin najmi khamsatu aqwal. 5 pendapat ulama tafsir. Yang pertama dia panggil bintang Suraya. Bintang Suraya, sebagaimana yang dikatakan diriwayat daripada Ibnu Abbas. Sebab orang Arab menamakan Suraya, Suraya tu ada sitatu anjum, ada 6 bintang, kelompok dia tu dipanggil Suraya. Satu pandangan. Yang kedua dia kata ar-rujumu minan nujum, bintang yang melontar syaitan-syaitan yang nak mencuri dengar. Syaitan ni dia naik ke langit. Dia nak dengar apa yang malaikat bercakap di langit. Nanti bila dapat maklumat, dia maklum kepada ahli nujum di bumi. Jadi ahli nujum kata betul sungguh jadi. Oh hebat. Tak hebat pun. Jadi bila dia naik, bintang ni akan pelontar dia. Dia kata bintang pelontar. Waktu tak apalah, Suraya ke bintang atas. Yang ketiga, wan najmi ay al-Quran. Ada juga yang berpandangan najmi itu Quran. Sebab nazala nujuman mutafarriqah. Sebab Quran turun berperingkat-peringkat. Jadi dikata Quran. Ada turun 3 ayat, ada turun 4 ayat, ada. Yang pentingnya itu pandangan. Yang keempat, nujumus sama'i kulluha. Dia kata, Mujahid kata semua bintang di langit tu bintang lah. Wan najmi tu bintang belakang dah. Yang kelima, As-Suddi kata Zuhrah, bintang Zuhrah. Nak kata mana kita? Maka ada yang disimpulkan oleh para ulama, dia kata Allah SWT sebut nama bintang. Dan di 5 pandangan para ulama ini kita mengatakan yang pentingnya Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang. Sebab tajuk kita ni tajuk di alam atas, di alam ului, alam atas. Nak mari jagaan wahyu itu mari daripada Allah. Allah Ta'ala jaga dia. Wallahu alam. Yang pentingnya kita kata bintang itu bintang lah. Tujuan bersumpah ni untuk apa? Tujuan bersumpah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rakan kamu, sahabat kamu itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar. Ma dhalla, tak sesat, bukan seorang yang menyeleweng. Wa ma ghawa, dan tidak pula ia sesat dengan kepercayaan yang salah. Jadi Allah Ta'ala nafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpeso, menyeleweng daripada jalan yang benar, dhalla, dan juga tidak juga dia ghawa itu maknanya ikut hawa nafsu dia ya. Semena-menanya dia buat, tidak. Jadi dia tidak sesat dan tidak ghawa. Bahkan dia seorang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala nafi Nabi kita tu daripada sesat, daripada mengikut hawa nafsu, daripada jalan yang salah, maka Allah nyatakan sumber ilmu Nabi dari mana, sumber maklumat yang Nabi sampai kepada kamu dari mana. Ini tempat dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan, hawa nafsu dan pendapatnya sendiri. Tidak. Apa yang dia cerita kepada kamu, apa yang diucapkan kepada kamu, bukan dia reka, bukan dia buat, bukan dia mengada-ngadakan. Habis dari mana?
Tengok ayat 4. In huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyikan kepadanya. Ini Allah Ta'ala bagi sijil khas, bahawa apa yang Nabi kita ucap, apa yang Nabi kita sampai, Al-Quran ataupun sunnah itu adalah merupakan wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala, Nabi terima daripada Jibril, wa yuballighuhu li ghairihi, dia sampaikan kepada umatnya tanpa tambahan ataupun sebarang pengurangan, tak ada. Maksud dianya, Nabi SAW tidak menyampaikan kepada kita kecuali melalui wahyu. Siapa dia kata itu syair, itu sahir, itu semua itu karut. Penuduh-penuduh jahat itu adalah merupakan golongan yang jahat, sebab tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri sudah beri sijil anugerah, sijil khas, bahawa Nabi sampaikan itu wahyu. Sebab itulah setengah ulama kata al-wahyaini, dua wahyu, iaitu melalui Al-Quran yang lafaznya dari Allah, al-muta'abbadu bitilawatihi, kita beribadat dengan membaca Quran, sebab dia mari daripada Allah Ta'ala lafzan wa ma'nan. Tapi kalau kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya daripada Allah, tapi dia punya lafaz Nabi yang berkata. Berbeza. Kerana itu hadis boleh juga diriwayat dengan makna, tapi Quran tidak. Kalau nak baca Quran kena kata ini Al-Quran, qala Allah azza wa jalla. Kalau kita nak terjemahan, kita kata ini terjemahan Al-Quran, terjemahan makna Quran, bukan Quran. Terjemahan bukan Quran. Quran itu apa yang disampaikan, kalamullah, itu dipanggil Quran, kalamullah. Kalau kita baca terjemahan, itu dipanggil terjemahan makna Quran, terjemahan makna Al-Quran. Baik para pelajar sekalian, itu penjelasan yang sangat jelas. Siapa yang bawa kepada Nabi Al-Quran? Siapa? Ayat 5. Allamahu syadidul quwa. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat gagah. Jadi oleh kerana wahyu-wahyu ni, bila kata wahyu dari Allah, biasanya dia akan melalui perantara yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Jibril. Maka Allah Ta'ala perkenalkan kita dengan Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala perkenalkan kita dengan Jibril, sebab ayat Quran ini syadidul quwa, di sini ramai ulama tafsir kata Jibril alaihissalam. Apa dia kekuatan dia? Macam mana dia punya kuat? Tengok dia punya kekuatan. Ayat 6. Zu mirratin fastawa. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan, kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupanya yang asal. Rupa dia asal bahasa besar. Dia kata zu mirratin, ai Jibril yang mempunyai jismin qawiyin, tubuh jisim jasad dia kuat, qawi, kuat dan hebat. Tak ada kekurangan dalam bab fizikal dia tu. Hasanul khalqi, elok kejadian dia. Jamilun zahiran wa batinan, memang comel Jibril. Kerana itu kalau kita nak sebut benda cantik, ikon dia siapa? Malaikat. Allah, comel dia tu macam malaikat. Awak pernah tengok malaikat? Tapi kenapa awak kata dia comel macam malaikat? Gambaran kita, sebab malaikat ni comel. Oh, kalau kita tengok orang huduh, Allah huduhnya dia tu macam hantu. Pernah tengok hantu? Tapi kalau dalam kepala kita, kalau hantu comel ke huduh? Mesti huduh. Nah, Allah macam hantu dia tu. Kalau budak Kelantan pula baca hantu mak kopeng dia kata dah.
Kembar gatu, rambut segoseng tak utak aurat. Mak cik kembar gatu. Nama dia hatu mak kopeng. Hatu mak kopeng pula tu. Pocong-pocong ke apa benda. Macam-macam. Yang pentingnya malaikat ni comel. Kata di Mawardi Zumirratin. Zumirratin ni ada 5 makna. Ada yang mengatakan comel rupa. Kerana dia ni tak perlu kepada makhluk. Allah Ta'ala bagi dia jawatan kuat. Mempunyai kekuatan. 3. Zu sihatin fil jismi. Tubuh dia tak ada hospital, dia tak sakit. Dan yang kelima aklin, cerdik. Nak jadi malaikat ni ada 5 sifat dia. Comel, kuat, sehat, cerdik. Baru jadi malaikat. Kemudian Allah kata fastawa, ma makna fastawa? Ay fartafa'a Jibrilun wa 'ala fis sama' ala suratihil haqiqiyah. Jibril duduk di langit, dia nampakkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Sam'ani rahimahullah, fastawa ay fastawa Jibrilun fi ufuqis sama'. Jibril duduk di langit, di atas rupa dia yang asli, di atas rupa dia yang asli. Itu makna fastawa. Jadi wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di daerah yang tinggi di langit. Dia ada tinggi di langit. Maka dalam sejarah ini mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok malaikat Jibril dengan rupa yang asli dia bila? 2 kali. Nabi kita tengok rupa malaikat yang asli, malaikat Jibril alaihissalam asli 2 kali tengok. Sekali Nabi di bumi, Nabi kita di bumi, malaikat langit tapi dia buka zub, Nabi kita tengok. Uish, besarnya. Kali yang kedua waktu Mi'raj, iaitu kali yang kedua di langit, Nabi tengok Jibril dengan rupa yang asli. Tengok dalam ayat kita, ayat 13 nanti. Ayat 13 dalam sidi akan datang, Nabi tengok sekali lagi. Ini dia kata, panjanglah cerita ni, cuma kita ambil tafsir cara ringkasnya. Summa dana fatadalla, kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berjuntai sedikit demi sedikit. Bahasa dia berjuntai, mana dia turun sikit-sikit. Kalau kita kata turun koho-koho. Ai summa iqtaraba Jibril min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendekati Nabi, wa tadalla ilaihi, turun, faqtaraba minhu akthar hina habata ilaihi minas sama'i ilal ardi liyuhiya ilaihi ma syaa Allah. Jadi Jibril dia turun untuk menyampaikan wahyu Allah azza wa jalla. Jadi di sini bila ke dia turun tu, kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, ikhtalafan nas, ulama tafsir berbeza. Summa dana fatadalla, mana dia dekat, dia turun. Kata di jumhur, istanada ila Jibril. Ini ayat ni Jibril ay dana ila Muhammadin, dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardi inda Hira. Ketika Nabi duduk atas Hira, Jibril mari, tapi dia tidak dengan rupa asli dia. Wa qala Ibnu Katsir hadhihi ar-ru'yah li Jibril, Nabi tengok Jibril ni, tanda ini maklumat, lam takun lailatul Isra, bukan malam Isra, ini sebelum Isra, sebelum Mi'raj. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berada di bumi,
fahabata ilaihi Jibril. Jibril turun dari langit mendekati Nabi ala suratil lati khalaqahu Allah alaiha, mengikut bentuk yang Allah jadi dia, bentuk asli. Besar mana? Lahu sittu mi'ati janah, ada 600 sayap. Hai, sayap Jibril ni 600 sayap. Dalam hadis lain kata satu sekeping sayap dia tu syaddul ufuq, sampai ke besar tu, gelaplah langit ni kalau dia turun. Thumma ra'ahu ba'da zalika nazlatan ukhra, kemudian Nabi tengok sekali lagi inda sidratil muntaha, iaitulah ketika malam Isra. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Jadi sesalah kita dua kali Jibril tunjuk rupa dia yang asli kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah baca ayat ini, summat dana fatadalla, kemudian ia mendekat dan dia berjuntai turun, qalat zaka Jibril, Aisyah kata itu Jibril, kana ya'tihi fi suratir rajuli, dia datang dengan rupa laki-laki. Kalau dia mari jumpa wahyu, dia mari jumpa laki-laki. Ada dalam riwayat lain, rupa dia macam Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat yang comel, nama dia Dihyatul Kalbi, Dihyah. Jadi kalau orang tengok Dihyah mari tu, sahabat-sahabat besar ni tahu malaikat tu, bukan orang. Jangan angkat air dia tak minum. Dihyah, dia berupa dengan rupa Dihyah. Wa innahu atahu hazil marrah, tapi kali ini malaikat tunjuk kepada Nabi, hiya allati hiya suratuhu fasaddal ufuq, dengan rupa asli gelap dia punya timur barat ni, 600 sayap. Mari hadis ni dalam Bukhari wal lafzu lahu. Yang pentingnya Jibril alaihissalam dia tunjuk Nabi berapa kali tengok? 2 kali tengok dalam rupa asli, rupa yang asli. Baiklah, dekat mana dia duduk? Fakana qaba qausaini au adna, sehingga menjadilah jarak antaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar 2 hujung busuran panah atau lebih dekat. Panah ni panjang mana panah? Ada semeter kali panah. 2 busur. Mana dekat. Adapun kalau dia mari dengan rupa orang, dengan rupa asli dia akan berlaga lutut dengan lutut. Fakana miqdaru masafati, jarak dekatnya Jibril alaihissalam lebih kurang 2 busur panah, ataupun lebih dekat lagi daripada busur panah. Itu jarak dia dekat. Dalam hadis an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala, Abu Ishaq Asy-Syaibani dia kata, sa'altu Zir bin Hubeish, aku tanya seorang ulama nama Zir bin Hubeish tentang makna ayat ni, fakana qaba qausaini au adna, malaikat tu dekat dengan Nabi sekitar 2 busur panah ataupun kurang lagi. Qala akhbarani Ibnu Mas'ud, Zir kata telah mencerita kepada aku oleh Ibnu Mas'ud, sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Nabi bagi tahu dia tengok Jibril 600 sayap. Hadis ini sahih dalam Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu li Muslim. 600 sayap. Allahu akbar. Besar ya. Tengok ayat seterusnya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukan. Jadi Allah Ta'ala hantar wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Jibril mari baca Quran kepada Nabi, Nabi sampai kepada umat.
Bilakah yang tak ada wasitah Jibril? Ketika Nabi menerima salat. Itu khas. Itu tak payah Jibril. Sebab apa tak payah Jibril? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak beri kemuliaan Nabi, boleh berkata-kata direct dengan Allah Azza wa Jalla dan menerima fardu yang besar dalam hidup kita ni, fardu salat. Allahu akbar. Salah kita, Allah kata apa? Tengok ayat 11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi di sini ulama tafsir kata, ulama qiraat kata dua bacaan. Ma kadzaba, seperti yang kita baca sekarang ni, ai ma kadzaba fuadu Muhammadin sallallahu alaihi mara'ahu bi'ainihi. Apa yang Nabi tengok, Nabi tak mendustakan. Dia nampak hak, ra'al haq. Ada kata riwayat dengan tasydid, kazzaba, ma kazzaba, bimakna anna fuada Muhammad lam yukazzibil ladzi ra'a. Hati dia tidak mendustakan apa yang dia tengok. Ya ni ma kazzaba, dia ni tak, apa yang dia tengok dia tak dusta, yang tu dia tidak mendusta. Kazzaba makna mendustakan. Lain. Karena itu kita nak terjemah makna Quran sangat teliti. Ana tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya pernah diminta oleh Mujamma' Malik Fahad. Mujamma' Malik Fahad ni tempat cetak Quran di Madinah, supaya buat penilaian kepada pimpinan Ar-Rahman. Kita membuat penilaian dengan pelajar-pelajar, student-student buat penilaian, bagi. Kemudian kita bagi cadangan, kata kalau Mujamma' nak cetak, ada beberapa makna lama, makna yang lama, bahasa lama kayak dia ni, sayugianya ada apalah kiranya, itu bahasa bunga ya tu. Jadi kita kata kalau boleh diperbaharui bahasa sikit, hantar ke pihak kedutaan minta dengan Malaysia, dengan kerajaan Malaysia, pena masa tu bertegas, kalau nak cetak seperti yang ada sekarang, kalau nak ubah buat lain. Masa ketua pengarah masa tu, jazahullah khairah, dia bertegas tak boleh. Jadi pihak Mujamma' pun tak cetak lah. Kerana itu kita cetak yang Indonesia. Untuk Malaysia dia bahagi dengan Indonesia. Sekarang ada beberapa orang pensyarah di UAE tulis lain, dan dicetak sekarang. Sudah ada di Mujamma' Malik Fahad, cetakan bahasa Malaysia. Maknanya pimpin Ar-Rahman dia tak usik. Sebab itulah bila ada orang berani membongkar, nak usik balik pimpin Ar-Rahman di atas nama penulis asalnya, dengan pena dia dipertikaikan oleh masyarakat, ahli-ahli akademik, ahli-ahli para pengkaji mempertikaikan. Kalau kita nak buat lain je lah. Rasa tafsir ni tak sudah tidak valid, tak payah cetak, kita baca yang sedia ada je. Tapi ni ambil tafsir orang, bongkar balik dengan macam-macam cerita, kita mengatakan itu satu keputusan yang dipertikaikan oleh masyarakat. Sebab saya dah lalui peristiwa ni, memang dia bagi tahu tak boleh. Masa tu tahun mungkin tahun dalam 90-an lah, 90-an, tak ingat tepat tahun, tapi dalam rekod kita ada mulhazah kepada pimpinan Ar-Rahman untuk dicetak. Kerajaan Malaysia tolak, tapi sekarang ni mereka pula yang ubah kepada tafsir ini. Lepas pada ini akan timbul versi baru. Baik, dia makna orang yang memahami, bila dia buat terjemahan makna lain daripada orang yang baca sathi, baca gitu je. Setiap benda tu ada seni. Wallahu alam. Baiklah, yang penting kita balik pada ayat kita ni. Di sini ada dua kiraan, kazzaba wa kazaba. Ma kadzabal fuadu. Apa yang Nabi kita tengok, hati dia tidak membohongi. Tidak membohongi, ataupun apa yang dia tengok itu benar, tidak bohong.
Makazzaba, dia tidak membohongi apa yang dia tengok. Dia terima. Itu. Baik. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ai ma kadzaba qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ra'au basarihi. Apa yang Nabi tengok dengan mata dia, hati dia terima. Bal sadaqahu wa tahaqqaqahu wa alimahu yaqinan. Dia kata benar dan yakin, hati dia yakin dengan apa yang dia tengok. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Maka di sini kata di Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang apa yang Nabi kita tengok ni. Nabi tengok apa dia ketika di langit. Ada riwayat mengatakan Nabi tengok Allah. Ada yang mengatakan Nabi tengok Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Qala al-Wahidi, yang kata tengok Allah tu siapa? Di antara riwayatnya Ibnu Abbas, dia kata ra'a Muhammadun rabu bi fuadihi. Dia tengok dengan mata hati dia, dia bukan tengok dengan mata kepala dia, tidak. Jadi khilaf di situ, khilaf tentang tengok Allah di dunia ni. Tapi untuk orang lain yang mengaku tengok Allah, kita kata la. Hak Nabi tu adalah khilaf. Tapi khilaf pun Ibnu Abbas kata bi fuadihi, dia tengok dengan mata hati dia, bukan dengan kepala. Oleh kerana itulah Imam Ibnu Katsir telah bawa satu komentar, dia kata wa man rawa anhu bil basar faqad aghraba. Siapa dia kata Nabi tengok dengan mata dia, tengok Allah pada malam Mi'raj, ini satu pandangan yang gharib, yang pelik. Fa innahu la yasihhu fi dzalika syai'un. Tidak ada riwayat yang sahih daripada sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apa yang disebut oleh Baghawi daripada sahabat itu adalah satu perlu dikaji dan diteliti, sebab tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan demikian. Jadi apa yang diriwayat daripada Ibnu Abbas, ini tamaklah tafsir Ibnu Katsir tadi. Kata di para komentar lain pula, di kalangan ulama tafsir, dia kata wa amma, apa yang diriwayat daripada Ibnu Abbas, ra'a Muhammad rabbahu bi fuadihi marratain. Nabi tengok, dia kata Nabi tengok dengan hati dia, bukan dengan mata dia. Itu pun diengkar oleh Sayyidah Aisyah. Aisyah kata tak tengok, Nabi tak tengok Allah Ta'ala. Jadi Aisyah engkar. Ibnu Abbas kata tengok dengan hati. Wa man jama'a, siapa dia nak kumpul pandangan Aisyah dengan Ibnu Abbas ni, mana Aisyah engkar tengok dengan mata, Ibnu Abbas asbata ru'yatal fuad. Jadi kita kata wallahu alam, itu jelah. Kalau ulama salah pun ada bincang tentang masalah ni. Tiba-tiba mari ulama kemudian dia kata apa? Mari kemudian kata ada juga ulama tengok Tuhan dengan mata dia, kita kata itu jauh lah, sangat jauh. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita tengok respon puak kafir dan juga bagaimana Nabi kita tengok Jibril sekali lagi di langit. Baiklah para pelajar, kita tangguh setakat itu dulu karena masa kita terhad. Kita pergi kepada al-fawaid. 5 faedah yang kita nak ambil dalam ayat ini. Faedah dia sangat banyak. Dalam kitab saya ni, dia punya faedah sampai kalau kita nak korek berat ni, sampai dekat dengan 20 lebih faedah. Tapi kita nak lihat 29 ada, 30. Jadi kita nak 5 je, sabar. Balik semula kepada ayat kita. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini faedah yang pertama. Demi bintang, sahabat kamu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesat dan tidak terpesong, tidaklah dia ikut hawa nafsu apa yang dia sampaikan. Ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, menunjukkan benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di ulama, tanda ini dia panggil ilmu tadabbur, munasabah ajibah, suatu kebetulan munasabah yang cukup pelik. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Untuk nyatakan Nabi di bumi benar. Fa inna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan bintang itu zinah lis-sama, bintang menjadi perhiasan langit. Kalau langit ada bintang kosong, tak comel malam tu. Fakadzalikal wahyu,
Demikianlah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri dan wahyu yang diterima dan ilmu yang disampaikan itu zinatul lil ardi, menjadi perhiasan di bumi. Bumi ini menjadi baldatun thayyibatun apabila bumi itu melaksanakan wahyu Allah azza wa jalla, melaksanakan syariat Allah, maka bumi itulah bumi yang baik. Bumi yang tak mau syariat Allah, yang mau syariat luk kromo, syariat luk orang putih ni, itu bumi yang tidak baik kerana tidak melaksanakan syariat Allah. Falaulal ilmul mawrusu anil anbiya, kalau tidak ada ilmu yang diambil daripada para nabi, nescaya manusia berada dalam kegelapan yang lebih gelap daripada malam yang tidak berbintang. Allahu akbar. Ini dipanggil ilmu munasabah. Allah bersumpah dengan bintang untuk menyatakan benarnya rasul dia di bumi. Oh, masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu tidaklah sesat dan tidak terpesong, dan bukanlah seorang pengikut hawa nafsu, reka-reka sendiri, tidak. Allah Ta'ala nafi daripada Nabi dua perkara. Dia nafi sesat, bermakna Nabi kita ikut petunjuk hidayah, dan nafi ikut hawa nafsu bermakna Nabi kita ikut rasyad, ikut ilmu yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dua perkara inilah yang menjadi tonggak kepada ajaran Islam, hidayah dan rasyad. Maknanya kita ikut petunjuk Allah dan kita menerima wahyu. Ibadat kita tu berdasarkan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Nabi kita apabila mengarahkan kita umat dia supaya ikut sunnah dia, tengok dalam hadis Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Ikut sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin, khalifah-khalifah aku yang rasyid, yang cerdik, khalifah Nabi al-mahdiyin yang mendapat hidayah lepas daripada aku. Hadis rawahu Abu Daud daripada Al-Irbad bin Sariyah. Man ar-rasyid, orang cerdik, lawanlah pada orang bodoh. Orang yang dapat hidayah lawan dengan orang yang sesat. Alhamdulillah, bermakna manusia ni kalau nak betul, nak benar, kena ikut hidayah daripada Nabi, dan dia sendiri juga kena ikut ilmu yang diterima. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian. Dua, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, Allah kata ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata dia tak melilau. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Baik, ma zaghal basaru wa ma tagha ni belum sampai lagi. Kita tunggu dalam siri yang akan datang. Kita pergi kepada Allah SWT sebut ma dhalla sahibukum ma ghawa, tadi sebut dah kan. Itu yang kedua, saudara sahabat kamu itu tidak sesat dan tidak ikut hawa nafsu. Kemudian Allah Ta'ala sebut fa auha ila abdihi ma auha. Fa auha ila abdihi ma auha. Allah Ta'ala beri wahyu kepada hamba dia. Itu nombor 3. Fa auha ila abdihi ma auha, bahawa Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Fa auha ila abdihi ma auha. Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita ni dia tidak bercakap kecuali dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Apa makna wahyu? Makna arahan daripada Allah. Arahan daripada Allah. Ayat ini sekaligus
menafikan apa? Menafikan tuduhan-tuduhan jahat yang mengatakan ini syair, ini ahli sihir, Nabi kita buat sendiri dia punya ajaran. Tidak sama sekali. Karena itu Allah Ta'ala tidak izinkan. Tak izinkan apa? Tidak izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dan menulis. Nabi tak baca tak menulis. Sebab apa tak baca tak menulis? Kenapa tak baca tak menulis? Kalau Nabi kita kuat baca, dia kata teori itu teori. Pandai sangatlah dia tu. Dia buat teori, dia study. Nabi tak baca tak menulis. Semata-mata apa yang disampaikan itu fa'auha ila abdihi ma'auha. Nabi kita semata-mata terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bermakna wahyu itulah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dia punya dalam ayat ini Allah kata di para ulama tadabbur, tengok nombor 4 ni, annal mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi hasala lirrasul kana bi jasadihi wa ruhihi. Mi'raj Nabi itu dengan ruh dengan jasad. Dengan ruh dengan jasad. Sebab Allah kata fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Bila sebut kata subhanallazi asra dalam ayat lain, Tuhan kata subhanallazi asra bi abdihi. Allah Taala berjalankan hamba-Nya. Kalau kata hamba, lengkap satu orang. Dia kena ada ruh, dia kena ada jasad. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi. Allah nak bawa Nabi berjalan pada waktu malam daripada Mekah Baitul Maqdis Sidratul Muntaha itu. Usriya bihi bi jasadihi wa ruhihi. Dia telah isra dengan ruh dengan jasad. Kalau Nabi kata aku mimpi semalam dengan ruh dia pergi ke langit, Abu Jahal tak pening kepala. Pening ke tak pening? Tak pening. Dia tak pening apa? Dia pergi dengan jasad, dengan ruh. Orang mimpi biasa ya. Tapi yang jadi peningnya bila Nabi kata ada, aku pergi dengan tubuh aku dengan jasad. Barulah pening kepala buat Quraisy ketika itu. Jadi ayat ini mengatakan abdihi itu besar dia punya. Fa'auha ila abdihi dikembar dengan ayat subhanallazi asra bi abdihi. Itu menunjukkan Nabi kita pergi cukup komponen dia. Apa dia komponen dia tu? Dengan apa? Dengan tubuh dan jasad, roh dengan jasad. Berapa dah kita? 4 dah. 3 ke 4? 3. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wa ma yantiqu anil hawa. Nabi kita tidak bercakap dengan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Maka kata di para ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan bahawa kita kena ikut Quran dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geng-geng anti hadis ni, dia panggil puak anti hadis. Kenapa puak anti hadis? Dia kata apa? Dia tak mahu terima. Dia tak mahu terima hadis. Quran dia terima. Dia panggil Quraniyun. Sebab apa Quraniyun dia terima? Sebab dia kata Quran daripada Allah, hadis tu daripada Nabi. Kita kena ingat Allah sendiri bagi tahu Nabi kita ma yantiqu anil hawa, dia tak bercakap dengan hawa nafsu, dia bercakap itu wahyu daripada Allah. Maka bagi kita Ahlus Sunnah, Quran dengan sunnah itu satu sumber. Dua-duanya kena terima belaka. Tapi dari sudut susunan, Quran nombor 1, hadis yang kedua. Dua-dua tu dalam kelompok wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dengan kategori dia yang tersendiri. Jadi kalau ada lagi orang kata aku tak mau ikut hadis, aku nak ikut Quran saja, kita mengatakan bermakna dia membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu, tiba-tiba kamu tak mau terima kerana Nabi manusia? La. Ini bahaya golongan anti hadis. Golongan anti hadis pun bahaya, golongan penyebar hadis palsu lagi bahaya. Anti hadis kita tahu dah dia tak pakai hadis.
Hak ni hak saya hadis palsu ni, rekod hadis ni. Allahu akbar. Siapa dia minum kopi, meminat minum kopi dah. Oh, token-token kopi ni kena ambil hadis ni. Hadis palsu tapi. Siapa dia minum kopi, selagi kopi tu aroma kopi bau dalam mulut, malaikat duk selawat kepada kita. Kita kata masya-Allah. Dia panggil hadis token kopi. Kalau kita cari token kopi, kita boleh hak tu hadis ni. Rasa ramai token-token kafe mari cari dah. Oh, tulis hadis besar minum kopi. Harga pun mahal lah itu. Kalau kopi biasa ni RM2 dah lah, RM2 segelas. Tapi kalau kopi hak jenama 8. Ada gelas kecil besar ni 2 kali sengok habis RM8. Ada hak RM16. Ni kalau kena hadis ni pula, oh lagi dahsyat. Baik. Yang terakhir, letaklah nombor. Allah Taala sebut allamahu syadidul quwa. Allah Taala gambarkan di sini iaitu malaikat Jibril itu malaikat yang gagah, syadidul quwa, mempunyai kekuatan dia punya jiwa. Kuat. Allamahu, Allah Taala ajar pada dia. Allah Taala apa ni, malaikat Jibril, allamahu Jibril. Jadi tok guru para nabi pun yang menyampaikan wahyu bukan orang biasa-biasa. Bukannya makhluk biasa. Sebab itulah kalau kata di para ulama, hadis ini madhal muallim madhulil muta'allim. Bila dia puji guru, anak murid dia terpuji juga. Awak belajar dengan siapa? Belajar dengan tuan guru sekian. Oh, hebat. Setengah orang ni tak ngaji dengan tuan guru pun dia mengaku jadi guru juga. Yang kedua, ayat ini nak menolak pandangan yang mengatakan orang kata Nabi kita tu bawa dongeng je. Tak ada dongeng lah. Dia telah diajar oleh malaikat yang begitu kuat, malaikat yang bijak, malaikat yang comel ada belaka. Fihi wusuq bi qauli Jibril. Maka yang ketiga, ayat ini mengatakan bahawa kita boleh percaya dengan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala sendiri beri sifat Jibril allama syadidul quwa zu mirratin. Syadid, kuat tubuh, sihat molek, zu mirratin, dan orang yang comel, orang yang hebat dia punya otak dia. Jadi ini kata dia orang, kalau kita nak belajar ilmu, kita kena belajar dengan guru yang hebat. Guru yang hebat. Baru. Kalau guru sikit, guru tak hebat, anak murid lemah pula, down dia punya tu. Sebab tu kalau kita sekarang ni dia panggil ilmu tuition. Dah. Anak kita nak ambil periksa, nak tuition dengan siapa? Guru pakar pemeriksa subjek ni. Oh, hebat. Jadi Allah Taala gambarkan bahawa ni kita nak berguru. Guru saya ni tak mengaji. Dia sendiri pun mengaku dia tak mengaji. Tapi Allah buka ilmu laduni. Balik, ini ilmu mengarut nama dia ni. Mana ada ilmu laduni seperti cerita Nabi Musa dengan Khidir. Nah, itu mengarut. Ni masalahnya, dia mengaku dia tak mengaji pun. Ramai juga orang pergi serah tukuk anak kat situ. Kita kata nanya awak, nanya ke anak. Allahu Akbar. Baiklah, cerita Jibril belum tamat. InsyaAllah kita kenal lagi Jibril. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Nabi kita masih lagi berada di Sidratil Muntaha, belum turun daripada Mi'raj. Sambung dalam siri yang akan datang InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.